Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Puan Nur Harihuda binti Ibrahim selaku pensyarah kursus HNH 3182 Penghayatan Etika dan Peradaban. Nama saya Hazimah binti Nur Azli dengan nombor matriks di 201910879004. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk berkaitan rasuah, bahagian pengenalan dan definisi. Rasuah hanya akan memberikan implikasi buruk kepada negara sekiranya perbuatan ini dibiarkan terus berleluasa. Sekiranya etika kerja diabaikan, maka seseorang individu itu akan mudah untuk melakukan perbuatan rasuah. Perbuatan rasuah menyalahi etika kerja, profesionalisme, agama dan memalukan dari sudut moral seseorang individu yang melakukan perbuatan rasuah. Definisi umum, rasuah merupakan perbuatan memberi sesuatu kepada individu tertentu dengan niat untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Perbuatan ini juga dinamakan sebagai memberi suapan. Definisi menurut Transparency International, rasuah merupakan perilaku di jabatan-jabatan atau penjawat-penjawat awam dan pegawai-pegawai secara tidak sah dan tidak wajar menurut undang-undang demi memperkayakan diri mereka atau keluarga mereka. Mereka ini telah menyalahgunakan kuasa yang mereka ada. Menurut Badan Pencegahan Rasuah Malaysia, terdapat 4 jenis kesalahan jenayah utama. Yang pertama, perbuatan memberi sesuatu atau menawarkan. Kedua, perbuatan meminta atau menerima. Ketiga, perbuatan membuat tuntutan palsu. Dan keempat, perbuatan menyalahgunakan kuasa. Menurut Kamus Dewan edisi ketiga, rasuah merupakan kata kerja melibatkan proses menyogok atau memberi suapan kepada individu tertentu untuk memperkayakan diri mereka. Sekian sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hafizah binti Kamarudin, memegang kad matrik di 201910878443. Saya akan meneruskan pembentangan saudari Azimah. Dan subtajuk yang akan saya teruskan adalah rasuah menurut pandangan Islam. Orang yang mengamalkan rasuah adalah orang yang tidak mementingkan nilai-nilai murni dan etika kerja profesional dalam kehidupannya. Orang yang mengamalkan amalan rasuah ini juga mementingkan imbuhan dan pulangan yang akan diperolehi berbanding dengan kesan-kesan buruk yang bakal terjadi. Selain itu juga, mereka yang mengamalkan rasuah ini juga merupakan orang yang sukakan harta benda. Kaitan sikap amanah dengan rasuah juga turut disebut oleh Rasulullah SAW. Artinya, apabila amanah diabaikan, maka tunggulah hari kiamat. Al-Arwabi bertanya, bagaimana pengabaiannya wahai Rasulullah? Maka baginda bersabda, apabila sesuatu diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Daripada riwayat tersebut, jelaslah bahawa Allah memperingatkan kita bahawa setiap perbuatan perlu diredai dan mendapat keberkatan daripada Allah SWT dalam semua urusan yang kita lakukan. Selain itu juga, agama Islam juga jelas memperingatkan bahawa diharamkan amalan rasuah kerana memberikan kesan-kesan buruk terhadap sesetengah manusia ataupun sesetengah individu, dan balasannya juga jelas menyatakan bawah adalah neraka. Saya Siti Aisyah binti Syamsul Fazrin dan saya akan sambung slide daripada kawan saya, iaitu slide saya bertajuk ekonomi dengan rasuah. Itu suatu analisis macam mana rasuah ni boleh bagi kesan kepada pertumbuhan ekonomi kita. Okey.
Yang pertamanya, menurut Fahim A. Al-Marhubi pada tahun 2000, amalan rasuah ni adalah faktor utama dia kepada kelemahan dalam makroekonomi. Okay, makroekonomi ni dia maksud dia pengeluaran dengan pendapatan negara, kiranya yang melibatkan faktor yang melibatkan isi rumah and interaksi dengan negara-negara yang lain macam perdagangan, macam tu. Jadi contohnya, pelabur yang tidak akan datang melabur ke negara yang amalkan rasuah secara berleluasa. Kekurangan pelaburan menyebabkan pertumbuhan ekonomi ni jadi lembab. Jadi tak ramai pelabur yang nak datang dekat negara yang amalkan rasuah ni sebab rasuah ni tak ada yang positif. Semua impact yang terjadi rasuah ni semua negatif. Kekurangan pekerjaan, pelaburannya tak tidak jujur, macam-macam penyelewengan yang berlaku. Jadi pelabur pun takut nak datang dekat negara yang macam ni. Okay, yang ketiga pula menyumbang kepada tingkat inflasi. Inflasi ni maksud dia penurunan mata wang. Lepas tu kenaikan dalam tingkat harga umum barangan dan perkhidmatan. Kiranya benda ni akan menyumbangkan barangan yang kita sentiasa beli apa semua tu, dia punya harga dia akan berkurang. Lepas tu jumlah barangan pula kurang daripada sebelumnya. Kiranya contoh, saya bagi kita beli barang-barang macam basic, macam gula apa semua tu, sepatutnya sebelum ni hanya RM1 lebih ataupun RM2 lebih. Tapi lepas daripada peningkatannya rasuah ni, jadi barang-barang tersebut akan meningkat kepada RM4 dalam RM5, macam tu. Itu adalah contoh lah saya berikan. Okey, yang keempat pula, menurut David pada tahun 2006 pula, rasuah ni berkait rapat dengan kos pinjaman yang tinggi, penilaian saham yang rendah dan takbir korporat yang sangat lemah. Okey, kos yang ditanggung pula akibat rasuah adalah sangat signifikan dengan pelbagai budaya dan ekonomi. Kira dalam setiap peringkat ekonomi mesti akan ada rasuah ni, dan akibat itu yang ditanggung tu takkan larilah. Lepas tu firma luar akan berfikir dua kali untuk membuka syarikat dekat negara ini kerana peningkatan kos, dan ini mengurangkan peluang pekerjaan untuk rakyat negara tersebut. Okay, ramai rakyat yang akan menganggur daripada daripada rasuah ni, sebab firma luar sendiri, syarikat luar pun tak nak masuk dekat dalam negara. Jadi dia tak boleh nak buka peluang pekerjaan untuk rakyat umum lah, macam tu. Lepas tu ramai rakyat yang akan menganggur. Disebabkan ramai rakyat yang akan menganggur, jadi menunjukkan sebuah negara itu sangat-sangat miskin lah. Berdasarkan kajian daripada International Transparency, negara yang bebas rasuah ialah negara yang maju, yang berkedudukan 10 ke atas, macam tu. Okay, antara yang saya tahu, antara negara-negara yang maju yang berkedudukan 10 ke atas ialah, yang pertamanya ialah negara Finland, negara New Zealand, Sweden, jiran kita, negara Singapura, Switzerland dan Canada. 6 negara ni adalah kedudukan 10 ke atas yang bebas daripada rasuah. Kiranya diorang ni memang tak langsung tidak menganjurkan diorang punya syarikat ataupun firma-firma dalaman diorang untuk melakukan aktiviti seperti rasuah ini, sebab diorang tahu benda ni akan merugikan diorang lagi daripada menguntungkan. Okay, next, dalam Pelan Hala 7 Program Transformasi Kerajaan Bab 7 untuk negara kita, membantras rasuah ada menyatakan iaitu rasuah boleh menyebabkan kos sebanyak RM10 bilion setahun, atau 1 ataupun 2% daripada KDNK apabila keputusan perniagaan, contohnya pemberian kontrak perolehan sumber manusia, dilakukan dengan tujuan yang salah. Okay, ini ada dalam ada tulis dalam bab 7 Pelan Hala 7 Program Transformasi Negara. Okay, berdasarkan petikan dekat atas yang saya bagi tahu tadi, rasuah ni dia menyebabkan keterisan sehingga
RM10 bilion setahun, bukan RM10 setahun, 10 bilion setahun. Dan ini sangat-sangat merugikan negara. Hanya disebabkan kesan daripada rasuah ini juga, dia menyebabkan orang ramai ataupun daripada komuniti perniagaan hilang keyakinan dengan institusi negara diorang sendiri, termasuk negara kita. Jadi kedudukan Malaysia ni dalam GCI ni maksudnya daya saing negara. Kiranya dalam proses ekonomi negara ada satu pembentukan, nama dia GCI. GCI ni maksudnya daya saing negara. Kiranya semua negara yang menganjurkan keekonomian akan masuk kat dalam tu. Daripada 21 negara yang paling berdaya saing di dunia pada 3 tahun yang lalu, kita ni terletak kepada kedudukan ke-24 dalam GCI tu. Jadi rasuah yang berleluasa pula akan menyebabkan persepsi orang ramai terhadap penganugerahan projek utama kerajaan menjadi semakin buruk. Di mana orang ramai dia akan buat persepsi lah, dia macam tak ada kejujuran dan tak ada ketulusan dalam sistem perolehan kerajaan dekat negara kita ni. Okay, kalau tengok daripada dekat slide, saya dah tunjuk dekat situ ada Carta 2.1 persepsi ketulusan sistem perolehan kerajaan. Okay, sumber ni adalah sumber Pelan Hala 7 Program Transformasi Kerajaan Bab 7 Pembanteran Rasuah yang saya cakap tadi. Ni adalah persepsi ketulusan sistem perolehan kerajaan. Kalau tengok persepsi corporate yang biru tu, and then boleh tengok persepsi awam yang warna merah tu. Agak telus, tiada ketulusan dan keterbukaan ataupun tidak tahu. Okey, itu saja. Terima kasih. Saya bagi slide seterusnya kepada kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya akan menyambung tentang undang-undang rasuah. Apa itu rasuah? Rasuah ialah suatu jenayah atau kesalahan yang diletakkan di bawah Akta Pencegahan Rasuah 1997. Rasuah adalah suatu jenayah yang melanggar etika sesuatu pekerjaan. Jenayah rasuah negara ini diletakkan di bawah organisasi SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Okey, seterusnya saya akan menerangkan serba sedikit tentang fungsi SPRM. SPRM dahulunya dikenali sebagai Badan Pencegah Rasuah BPR yang mula beroperasi pada 1 Oktober 1967 sebagai sebuah jabatan penuh pada 1 Januari 2009. Ia digubal semula menjadi SPRM. Okey, fungsi dan namanya tetap sama, iaitu menangani kes-kes rasuah. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang Akta Pencegahan Rasuah, iaitu daripada Seksyen 10. Okey, Seksyen 10 iaitu kesalahannya adalah kesalahan menyetujui menerima suapan. Seterusnya adalah Seksyen 12. Kesalahan ialah menerima atau memberi suapan adalah bersalah walaupun maksud tidak terlaksana atau perkara tidak ada hubungan dengan hal ehwal atau perniagaan prinsipal. Seterusnya adalah Seksyen 13, iaitu kesalahan dia adalah secara rasuah mendapatkan penarikan balik tender. Okey, seterusnya adalah Seksyen 15. Kesalahannya adalah kesalahan menggunakan jawatan atau kedudukan. Dua yang terakhir adalah Seksyen 18 dan Seksyen 20. Seksyen 18, kesalahannya adalah berurusan tentang menggunakan, memegang, menerima atau menyembunyikan suapan atau faedah berhubung dengan apa-apa kesalahan. Yang terakhir ialah Seksyen 20, iaitu kesalahannya ialah percubaan, persediaan, persubahatan dan komplot jenayah. Boleh dihukum sebagaimana kesalahan. Baiklah, saya akan menyambung sedikit mengenai pendekatan undang-undang. Demi menjadikan negara bebas rasuah, kerajaan berusaha menguatkuasakan undang-undang baharu. Usaha membanteras rasuah boleh dijalankan melalui teladan atau dalam erti kata lain bermula daripada orang politik atasan untuk diteladani oleh kaki tangan bawahan.
Bukan itu sahaja, kaki tangan juga perlu mengambil langkah-langkah yang tepat bagi menghindari rasuah. Pendekatan seterusnya adalah undang-undang baru yang memberikan hukuman dan nasib yang sama antara pemberi dan penerima rasuah sedikit sebanyak mampu mengekang kegiatan rasuah. Di samping itu, siasatan akan dilakukan dengan teliti tanpa melihat status dan kedudukan pesalah. Butiran pesalah yang disabitkan akan didedahkan melalui laman web kementerian berkenaan yang mudah diakses manakala pemberi maklumat akan dilindungi. Itu, umum juga mengetahui bahawa peratus kes rasuah banyak dilakukan oleh ahli politik. Oleh itu, pihak kerajaan menguatkuasa undang-undang politik sedia ada untuk meningkatkan ketulusan ahli dan parti politik dengan mendedahkan sumber pembiayaan perbelanjaan mereka kepada agensi yang tersesuai. Contoh penguatkuasaan Akta Pertubuhan 1996 dan Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Akhir sekali, pendekatan secara undang-undang lazimnya kurang berkesan sepenuhnya, melainkan pihak kerajaan mencari jalan untuk mengatasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Mazatun Najwa binti Nazlin, pemegang kad matrik D201910878886. Pada hari ini, saya akan membentangkan kaitan antara etika dan rasuah. Sebelum kita mengetahui apa kaitan etika dan rasuah, mari kita mengenali definisi bagi etika dan rasuah. Etika berasal daripada perkataan Inggeris iaitu etik dan juga diambil daripada perkataan Greek iaitu ethos. Ethos bermaksud sikap dan adat yang menentukan tingkah laku sesuatu golongan. Menurut James J. Sprinet, etika bermaksud tingkah laku manusia dalam memutuskan atas dasar moral. Tujuan etika adalah untuk mengekalkan integriti moral seseorang profesional. Moral berasal daripada perkataan Inggeris iaitu morals yang bermaksud adat dan kebiasaan. Moral adalah kod tingkah laku yang terdiri daripada nilai adat dan aspirasi yang diterima oleh masyarakat terhadap tingkah laku baik ataupun buruk. Definisi rasuah. Perkataan rasuah berasal daripada perkataan Arab iaitu ar-rishwah yang bermaksud perbuatan jenayah. Rasuah ialah memberikan atau menawarkan apa-apa ganjaran kepada mana-mana pihak untuk kepentingan diri mereka sendiri. Etika profesional. Etika profesional bermaksud nilai-nilai murni yang harus diamalkan oleh profesional mengikut profesion masing-masing. Seseorang yang mengamalkan etika profesional seharusnya mengamalkan perkara berikut: memberikan perkhidmatan tanpa pilih kasih, menjauhi penyalahgunaan kuasa, pangkat, kedudukan dan maklumat untuk kepentingan diri sendiri. Baiklah, kaitan etika dengan rasuah. Etika bersifat teori, manakala moral bersifat amalan. Jika seseorang yang mengamalkan etika profesional seharusnya mengamalkan nilai-nilai murni yang baik. Bermakna, seseorang yang tidak mengamalkan rasuah, mereka mempunyai etika dalam diri dan seorang yang bermoral. Manakala seseorang yang mengamalkan rasuah ialah orang yang tidak bermoral dan mereka juga tidak memiliki etika dalam diri mereka. Selain itu, teori etika. Teori etika yang pertama, teori etika menurut Al-Quran. Dalam buku Studies in Muslim Ethics, konsep umum etika ada digariskan oleh Allah. Dalam Al-Quran juga, surah Az-Zariyat ayat 56 menyatakan tentang tanggungjawab dan rasa kehambaan kita kepada Allah. Segala perbuatan yang menyalahi akan mengingatkan kita kepada Allah. Konsep wasatiyah dan kesedanaan di mana seseorang profesional perlu bersederhana dan istiqomah dalam segala urusan termasuklah dalam bidang pekerjaan mereka. Seseorang profesional perlu mempunyai sikap istiqomah iaitu berterusan dalam beretika dan menjalankan
bekerja dengan jujur dan baik. Selain daripada konsep wasatiyah, konsep forgiveness iaitu segala kesalahan ada pengampunannya. Dalam berorganisasi, jika pekerja menyalahi undang-undang ataupun peraturan pekerjaan, majikan berhak meminta maaf kepada pekerja mereka, ataupun mereka, tetapi bukan semua kesalahan boleh dimaafkan oleh majikan. Jika seseorang ataupun pekerja mengamalkan pecah amanah ataupun rasuah, majikan perlu melaporkan kepada pihak berkepentingan agar rasuah di dalam sesebuah organisasi dalam sesebuah organisasi tidak diamalkan dalam sebuah organisasi. Selain itu, teori deontologis. Teori ini berasal daripada Yunani iaitu Dion. Ia diasaskan oleh Immanuel Kant pada tahun 1804. Teori ini menekankan sikap jujur, mengikut arahan, menepati janji serta adil. Mengikut teori ini, betul atau salah sesuatu tindakan ditentukan oleh pegangan agama. Orang yang berpegang dengan teori ini akan sentiasa berbuat baik. Dan orang yang berpegang dengan teori ini tidak berfikir akan akibat kepada ketaatannya atau kepada orang lain. Sikap yang baik atau beretika dapat menahan diri seseorang untuk hindari amalan rasuah. Jika seseorang profesional mengamalkan teori deontologis, mereka merupakan seseorang yang jujur, mengikuti arahan dan menepati janji. Mereka tidak akan melanggar peraturan dengan sebenar-benarnya. Mereka akan melakukan tindakan sebelum melakukan tindakan, mereka akan berfikir dahulu. Mereka tidak akan melakukan tindakan dengan tindakan tidak sewajarnya, kerana teori deontologis ini menekankan seseorang profesional dalam menjalankan tanggungjawab dengan jujur. Sekian, terima kasih. Ini adalah teori teleologis. Teori teleologis diasaskan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, dan ia berasal daripada perkataan Yunani telos, iaitu tujuan atau akibat. Dalam teori ini, seseorang individu perlu memikirkan kesan baik dan buruk sebelum melakukan sesuatu atau mengambil sesuatu tindakan. Tindakan dianggap baik sekiranya ia ke arah kebaikan. Teori yang seterusnya adalah teori hak asasi. Teori hak asasi diasaskan oleh John Locke, di mana setiap insan memerlukan kebebasan dan kedamaian untuk diri sendiri. Dan konflik boleh berlaku sekiranya kepentingan diri sendiri bertembung dengan kepentingan orang lain. Dan hak kita adalah terbatas tanpa memudaratkan orang lain. Teori yang terakhir adalah teori kebebasan peribadi. Teori ini menekankan prinsip tunggal iaitu kebebasan. Dalam teori ini, segala peraturan harus ditolak jika bercanggah dengan kebebasan, walaupun ia memberi manfaat kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Farah Najwa binti Ahmad Sa'ali, pemegang kad matrik yang bernombor D209191087838. Baiklah, saya akan meneruskan lagi pembentangan ini iaitu di bahagian kesimpulan. Jadi saya menyimpulkan bahawa kejadian rasuah ini merupakan amalan yang tidak bermoral dan jika ianya tidak dibendung,
ia akan menyebabkan masalah sosial berlaku. Begitu juga dengan pemerintahan negara, ia akan menjadi semakin lemah sehingga menyebabkan ekonomi negara semakin merosot. Tambahan pula, pandangan orang luar terhadap negara kita juga akan menjadi lebih buruk. Berikutan seriusnya gejala ini, rakyat berharap agar pelaku atau pesalah dikenakan tindakan undang-undang. Di samping itu, gejala rasuah ini dapat dibendung sekiranya negara mengamalkan teori-teori etika yang dikemukakan. Akan tetapi ia perlulah bersesuaian dengan peredaran zaman. Oleh itu, gejala rasuah perlu dibendung sekiranya kita mahukan negara yang lebih aman, harmoni dan maju. Sekian, terima kasih.